Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang dihormati Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Kuasa Masjid, sidang jemaah, moga-moga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang berlaku itu adalah dengan kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki perkara itu, maka perkara itu tidak akan berlaku. Ini asas keimanan kita kepada qada dan qadar. Sebab itu di dalam bahasanya, istilahnya, dalam bahasanya disebutnya, ni suara tak ada pun, qada qadar Allah juga ni ini kita ringkas-ringkas ya. Qaddarallahu ma syaa kana wa ma lam yasha lam yakun. Qaddarallah, Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan. Qaddarallahu, Allah mentakdirkan sesuatu. Allah mentakdirkan sesuatu. Jadi kalau berlaku sakit, itu adalah qaddarallah, Allah mentakdirkan perkara itu. Kalau berlaku kemalangan, qaddarallah, itu takdir daripada Allah Subhanahu wa taala. Ma syaa, ma ni apa? Syaa kehendak. Apa yang Allah taala kehendak, apa yang Allah taala kehendak, kana pasti berlaku. Apa yang Allah kehendak pasti berlaku. Kalau berlaku, itulah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi jemaah kita jatuh pagi ni, maka itulah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa ma lam yasha, dan apa yang tidak berlaku, yang tidak Allah kehendaki, lam yakun, tidak berlaku. Kalau Allah tidak kehendak, makna tidak berlaku. Kalau tidak berlaku, maknanya Allah tidak kehendak. Ya, kita rancang sekian, tiba-tiba tak berlaku. Ketika itu kita tahu ia tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa elok-elok ni penting. Qaddarallahu ma syaa kana wa ma lam yasha lam yakun. Qaddara makna apa? Qaddara makna apa? Ingatkan, nampak tak? Qaddara makna apa? Qaddara makna apa? Ketentuan, takdir, mentakdirkan. Mentakdirkan. Dia fi'il madhi ni, past tense. Allah telah mentakdirkan. Allah telah mentakdir. Qaddarallah. Apa-apa yang berlaku,
Kita kena balik kepada ni. Qaddarallah, Allah telah mentakdirkan, Allah telah menentukan. Jadi huraian dia, masya'a kana. Apa yang Allah kehendaki kana pasti berlaku. Wa ma lam yasha', dan apa yang Allah Taala tidak kehendaki tidak akan berlaku. Sila para medik, sila. Terus ni. Jadi apa yang Allah Taala tidak kehendaki tidak akan berlaku, ya. Contoh dia tuan-tuan. Kita ambil contoh hak lawak sikit, ya. Kalaulah Allah Taala takdirkan, Allah Taala takdirkan suami terkahwin dua. Terkahwin dua ke berkahwin dua? Apa dia? Terkahwin ke berkahwin? Berkahwin ke terkahwin? Ya, kakak-kakak, makcik-makcik, suami kita terkahwin dua. Kita ada lagi dia terkahwin. Balik-balik itu kita tahu dia terkahwin. Kita kata dia berkahwin. Suami kita kata dia terkahwin, bukan dia nak kahwin pun, dia terkahwin. Ya. Kita marah kat suami kita. Jadi suami-suami jawab apa? Nak jawab apa? Ni jawab ni. Qaddarallah ma syaa kana wa ma lam yasha lam yakun. Jawab yang tu ya. Allah Taala telah mentakdirkan. Apa yang Allah Taala kehendaki pasti berlaku. Wa ma lam yasha lam yakun. Allah Taala tak kehendak tidak akan berlaku. Jadi jangan jawab pihak nak bergaduh lagi. Awak tak layan saya lah. Saya minta masak mi goreng, awak tak masak. Saya minta bancuh teh, awak tak. Jatuh dia jawab tu. Satu itu sakit hati. Jawab yang ni je. Patah balik kepada qada qadar Allah. Qaddarallah ma syaa kana wa ma lam yasha lam yakun. Ingat lagi? Ni jangan padam seminggu Jemaah nak hafal. Ya. Baik, balik. Dah suami terkahwin dua, dia jawab macam ni. Kita pun marah kat suami kita. Kita halau suami kita. Kita marah-marah suami kita, kita halau suami kita. Suami kita tanya, apa saya awak nak halau saya? Jawab pada suami, qaddarallah. Allah Ta'ala takdirkan saya halau awak. Ya. Sebab apa? Sebab sesuatu itu berlaku hanya dengan kehendak dan izin daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu jugalah kalau kita benda-benda yang kita tak sukalah. Misalnya sakit, kita jaga makan, kita jaga minum, kita rajin senaman dan sebagainya, tapi bila sampai satu masa jatuh sakit. Jatuh sakit. Ketika ini kalau kita tidak balik kepada ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan kecewa. Kita akan kecewa. Kenapa Allah Ta'ala jadikan aku macam ni? Kenapa Allah Ta'ala bagi aku sakit? Jadi kita akan kecewa. Jadi cara kita nak ubat kecewa ini, patah balik kepada rukun iman yang keenam, beriman kepada qada qadar. Qaddarallah, aku sakit ni, walaupun aku dah jaga elok makan, minum dan sebagainya, ini adalah ketentuan daripada Allah. Qaddarallah ma syaa kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah Ta'ala kehendak pasti berlaku, dan apa yang Allah Ta'ala tidak kehendak tidak akan berlaku. Jadi itu penting, keimanan kita kepada Allah, keimanan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan keimanan kita kepada qada dan qadar. Baik, sidang jemaah, moga-moga kita dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita membicarakan persoalan sunni ataupun ahli sunnah wal jamaah. Saya nak ringkaskan pagi ini, iaitu satu perkara yang berlaku di Ipoh baru-baru ni. Iaitu
satu deklarasi yang disebut sebagai deklarasi Ipoh. Deklarasi Ipoh baru minggu sudah, baru 2-3 hari sudah deklarasi Ipoh. Para ulama kita, beberapa mufti berkumpul mengadakan seminar, mengadakan muzakarah, dan hasil daripada muzakarah itu keluarlah satu kenyataan rasmi yang disebut sebagai deklarasi Ipoh. Iaitu deklarasi Ipoh ni nak memperkukuhkan manhaj ahli sunnah wal jamaah. Manhaj ahli sunnah wal jamaah. Ya. Jadi dalam tu disebutlah tentang kumpulan-kumpulan yang berbeza daripada manhaj ahli sunnah wal jamaah. Misalnya Daesh, misalnya Syiah, misalnya Mu'tazilah, misalnya liberal dan sebagainya ya. Jadi tuan-tuan, Islam adalah berdasarkan keimanan kepada Allah dan keimanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesiapa yang bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah dan bersaksi bahawa Muhammad adalah Rasulullah, maka orang tu adalah Islam. Orang tu beriman ya. Cuma dalam Islam ni dia ada banyak pandangan. Dia ada banyak pendapat. Tafsiran-tafsiran dia. Kita ada Syiah, kita ada Khawarij, ya. Kita ada liberal, macam-macam lah. Dan kita ada Sunni. Tafsiran ni kita nak ambil tafsiran Islam ni, adakah kita nak mengambil tafsiran Khawarij? Adakah kita nak mengambil tafsiran Syiah? Adakah kita nak mengambil tafsiran liberal? Adakah kita nak mengambil tafsiran Mu'tazilah? Perincian tu. Semua ni Islam ni. Semua ni Islam, semua ni beriman. Cuma perincian dia tu. Perincian dia itu yang akan ada perbezaan. Maka di sinilah kita mengambil tafsiran yang disebut oleh majoriti para ulama kita, iaitulah tafsiran Sunni ataupun ahli sunnah wal jamaah. Ya. Jadi dalam deklarasi Ipoh tu dia sebutlah Sunni ni, ahli sunnah ni. Ya. Bukan kata yang lain kafir, tidak, semua ni beriman, tetapi tafsiran yang lebih baik, yang lebih tepat, yang sederhana adalah tafsiran Sunni ataupun ahli sunnah wal jamaah. Boleh angkat ke? Nak angkat amai-amai ke? Boleh angkat? Kan nak peluang. Okey, boleh tak, baik, itu tafsiran ya. Tafsiran tu banyak ya. Misalnya kalau dalam Syiah ni, kita ambil ringkas, Syiah dia mengutuk para sahabat Nabi. Dia kutuk sahabat Nabi. Tapi dalam Sunni dia memuliakan para sahabat Nabi. Itu beza sikit antara Syiah dengan Sunni. Syiah kafir, tidak, Syiah Islam. Tapi dia punya metodologi dia, sahabat Nabi ni jahat, sahabat Nabi ni tak betul dan sebagainya. Ini berbeza dengan Sunni. Iaitu Sunni menyatakan para sahabat ni mulia, para sahabat Nabi baik, para sahabat Nabi adil. Misalnya dalam Khawarij. Dalam Khawarij menyatakan bahawa tidak ada dosa kecil. Setiap dosa adalah dosa besar. Setiap dosa adalah dosa besar. Manakala ahli sunnah, Sunni, dia ada dua jenis dosa, iaitu dosa kecil dan dosa besar. Ada dosa kecil, ada dosa besar. Kerana Allah Subhanahu wa taala firman di dalam Al-Quran, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima.
Karena dalam Quran disebut, kalaulah kamu menjauhi kabaira, dosa-dosa besar, ya, yang kamu dilarang, nukaffir ankum sayyiatikum, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan kejahatan-kejahatan kamu. Jadi kabair ditafsirkan oleh para ulama sunni dengan makna dosa besar, kabir itu besar. Sayyiat ditafsirkan dengan makna dosa kecil. Jadi ulama ahli sunnah membahagikan ada dosa besar, ada dosa kecil. Tapi kalau khawarij, tidak ada dosa kecil. Setiap dosa dikira sebagai dosa besar. Baik. Apabila melakukan satu dosa dikira dosa besar dalam khawarij, orang tu dihukum kafir. Buat satu dosa terus jadi kafir. Dalam khawarij, buat satu dosa terus jadi kafir. Bila jadi kafir, halal dibunuh. Sebab tu khawarij ni dia perang. Dia Islam tapi dia bunuh orang Islam. Pasal apa dia bunuh orang Islam? Kerana orang Islam tu telah jadi kafir. Sebab apa orang Islam jadi kafir? Sebab orang tu buat dosa besar. Siapa sini yang tak buat dosa? Setiap daripada kita buat dosa. Masa buat dosa tu jadi kafir. Maknanya kalau dia khawarij, dia akan bunuh kita pasal kita melakukan dosa. Baik, tengok aurat orang, dosa kecil ke dosa besar? Ahli sunnah, tengok aurat orang, dosa kecil. Kalau khawarij, dosa besar. Tengok aurat orang, dosa besar. Sebab dia tak ada dosa kecil, dosa besar. Bila tengok aurat orang, dosa besar, jadi kafir. Ada lah. Mengucap balik lah. Kena mengucap balik. Kalau sempat mengucap. Katalah kita nak lintas jalan berhenti sekejap, tengok orang buka aurat, orang jogging ke, orang apa ke, kita tengok aurat paha dia kan. Perut nampak, kita pun tengok. Oleh kerana kita lalai tengok dia, kita pun terlupa nak tengok kereta ke motor ke, kita lintas jalan. Masa kita tengok tu kita dosa besar. Khawarij bila buat dosa besar jadi kafir. Kita pun lintas jalan, tak tengok kiri kanan, kereta langgar kita, mati. Jadi mati beriman ke mati kafir? Mati kafir, ikut khawarij. Nak datang masjid, lintas jalan, kan? Tengok orang nak jogging pagi tadi tu, tengok lintas jalan, terus mati kita, mati kafir. Okey tak khawarij? Dia punya pemikiran ini. Dia Islam, dia mengucap. Tapi cara huraian terhadap agama Islam tu cara yang ekstrim, cara yang melampau. Maka di sinilah kepentingan untuk kita memahami manhaj sunni ataupun manhaj ahli sunnah wal jamaah. Jadi sebab itu kita bicara Muslim, Islam dulu. Lepas itu baru kita tengok sunni, huraian-huraian sunni. Jadi deklarasi Ipoh tu baru keluar, baru 3-4 hari sudah, untuk memperkukuhkan manhaj ahli sunnah wal jamaah. Alhamdulillah kita di sini, kita dah beberapa tahun cuba nak faham ahli sunnah wal jamaah ni. Jadi tuan-tuan telah mendahului deklarasi Ipoh. Alhamdulillah. Kita cuba faham lebih awal lagi, Kita cuba memperkukuhkan sunni itu lebih awal lagi. Saya sebut tentang dalam buku ni Asy'ariyah Maturidiyah sebagai satu tulang belakang kepada ahli sunnah wal jamaah. Kita sebut fiqh 4 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, sebagai salah satu tulang belakang kepada ahli sunnah wal jamaah. Sebut tentang masalah tasawuf kita ambil daripada Imam Ghazali, itu tulang belakang kepada sunni ataupun ahli sunnah wal jamaah. Sebut tentang hadis, kena tengok kitab-kitab hadis, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmizi, Sunan Abi Daud, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Muwatta' Malik dan sebagainya. Semua itu adalah sumber kepada hadis Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu pentingnya untuk kita pegang betul-betul manhaj sunni ataupun manhaj yang disebut sebagai ahli sunnah wal jamaah. Kerana apa? Kerana ahli sunnah itu merujuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahli sunnah tu Nabi. Kita ahli sunnah bukan makna kita Nabi, tidak. Kita ahli sunnah makna kita ikut Nabi. Ahli sunnah, Jamaah tu maknanya para sahabat Nabi, kumpulan sahabat Nabi, kumpulan tabi'in. Maknanya kita mengikut para sahabat Nabi, kita mengikut kumpulan jamaah tabi'in, tabi'in. Itu maksud kita ahli sunnah wal jamaah. Ikut Nabi, ikut para sahabat Nabi, para tabi'in dan majoriti umat Islam yang terdiri daripada kalangan ulama akidah, ulama tafsir, ulama hadis, ulama fiqh, ulama tasawuf dan sebagainya. Jadi sebab itulah pentingnya untuk kita pegang betul-betul manhaj ahli sunnah wal jamaah. Para sahabat Nabi dikutuk oleh golongan Syiah. Sedangkan dalam nas Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala telah memuji para sahabat Nabi. Allah Subhanahu wa taala telah memuji para sahabat Nabi. Misalnya firman Allah, "Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an." Yaitu Allah Taala menyatakan golongan yang awal, as-sabiqunal awwalun, golongan yang awal. Siapakah golongan yang awal? Minal muhajirin wal ansar, daripada kalangan muhajirin dan juga kalangan ansar. Sebut jelas nama mereka, muhajirin, ansar. Sahabat-sahabat muhajirin, sahabat-sahabat ansar. Kemudian Allah Ta'ala iringkan lagi, walladzina ittaba'uuhum bi ihsan, dan juga orang yang mengikut golongan muhajirin ansar dengan baik, tabi'inlah. Walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an. Allah Ta'ala redha terhadap mereka dan mereka pun redha terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ayat Quran sebut jelas muhajirin, ansar, dan Allah Ta'ala sebut jelas Allah redha terhadap mereka dan mereka juga redha terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu manhaj sunni. Jadi berbeza dengan manhaj Syiah. Mereka mengutuk para sahabat Nabi jahat, bahkan ada yang mengkafirkan para sahabat Nabi. Jadi secara ringkasnya, kita nak pegang betul-betul Islam berdasarkan aliran manhaj sunni ataupun manhaj ahli sunnah wal jamaah. Kalau kita fikir dengan akal mudah pun, mana lebih baik? Memuliakan orang ataupun mengutuk orang? Nak muliakan orang atau kutuk orang? Muliakan orang. Jadi nak muliakan sahabat Nabi atau nak kutuk sahabat Nabi? Muliakan sahabat Nabi. Simple matematik je. Muliakan orang tu sifat yang baik, sifat yang mulia. Kalau tak setuju tak ada masalah. Kalau tak setuju tak ada masalah. Tapi memuliakan itu adalah sifat mulia, menghormati orang. Apatah lagi yang kita hormat tu adalah mata rantai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mata rantai kepada Al-Quran. Kerana Al-Quran tu dan hadis tu datang daripada sahabat Nabi. Jadi itulah yang saya nak sebutkan secara ringkas, iaitulah pentingnya untuk kita pegang kepada manhaj sunni ataupun manhaj ahli sunnah wal jamaah. Saya ingat sekadar itulah untuk pagi ini. Moga-moga Allah Ta'ala bagi kefahaman kepada kita. Wallahu a'la wa a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdik
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.